Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nur Zamri dalam Semasa 4. 217 kertas siasatan berkaitan berita palsu COVID-19 dibuka. 23 kes telah didakwa di mahkamah manakala 162 dalam siasatan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sidang media harian Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkata, tiada kompromi kepada mereka yang menyebar berita palsu. Ia termasuk mereka yang telah memadam berita palsu selepas menyebarkannya. Dalam pada itu, beliau maklumkan pihak berkuasa akan bertindak lebih tegas pada PKP tahap 3 yang bermula esok hari. Sesiapa yang ditahan akan direman dan dikenakan tindakan mahkamah dan tiada lagi pengeluaran notis kompaun. Sehingga semalam jumlah kumulatif tangkapan ingkar PKP sejak 18 Mac adalah seramai 9,090 orang. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut maklumkan 35 kawasan zon merah di Selangor telah selesai disanitasi. 1.1 juta permohonan program Air Lestari KWSP diluluskan melibatkan jumlah pengeluaran RM572 juta untuk bulan Mei ini. Bercakap dalam sidang media laporan laksana pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, sehingga 12 April sebanyak 1.28 juta permohonan telah diterima bagi. Angka permohonan dijangka akan meningkat pada bulan-bulan akan datang. Sementara itu, 31,000 majikan dan 299,000 pekerja telah membuat permohonan inisiatif subsidi upah. Daripada jumlah itu, 98% merupakan syarikat kecil dengan jumlah pekerja seramai 75 orang dan ke bawah. Misteri kehilangan lelaki sejak 4 hari lalu akhirnya terjawab. Mayat Muhammad Rizal Syahdan, 42 tahun, ditemui terapung dalam Sungai Perik di Kuala Nerang tengah hari tadi. Ketua Polis Daerah Padang Terap DSP Noh Idris berkata, mayat yang sudah mulai mereput ditemui dalam keadaan tertiarap di permukaan sungai. Hasil pemeriksaan tidak menemui sebarang kecederaan pada tubuh mangsa. Siasatan di tempat kejadian juga tidak menemui sebarang unsur jenayah. Mayat dibawa ke Hospital Sultanah Bahia Al-Lustar untuk bedah siasat. Isu berkaitan hubungan kekeluargaan dan pekerjaan adalah antara tekanan paling biasa dikenal pasti dalam kalangan masyarakat semasa tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pegawai Psikologi dan Kaunselor Unit Psikologi Hospital Kuala Lumpur, Ruhana Mahmud berkata, kesannya dilihat lebih serius kepada individu yang terpaksa berkurung secara berseorangan. Menurutnya, selepas pengumuman pelanjutan PKP ke tahap ketiga, kebanyakan masyarakat meluahkan kekecewaan terutamanya kepada individu yang berjauhan dengan keluarga. Maklumat palsu dan spekulasi menerusi media sosial turut mendatangkan situasi panik dalam kalangan masyarakat. Tegasnya, keresahan yang dialami masyarakat ketika ini adalah normal sehinggalah perasaan itu menjadi keterlaluan dan mendatangkan kesan buruk kepada emosi seperti serangan anxiety atau kemurungan. Beliau berkata demikian dalam temu bual menerusi aplikasi Skype dalam program Selamat Pagi Malaysia pagi tadi. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah dan jangan keluar. Saya Nur Zamri, Assalamualaikum.